terhalang oleh dunia lah, kan. So Facebook ni tak berjaya, kan, tak berjaya nak apa ni, jadikan stablecoin. So dia pun dah tukar 2 kali dah nama stablecoin Facebook. So tak berjaya lah. So nak Metaverse ni salah satu platform macam mana nak bagi Facebook hari ni kekal relevan hari ni, kan. Kalau kita tengok ada betul kan share video TikTok kan berkenaan Facebook Metaverse, kan, macam mana dunia realiti hari ni kan boleh masukkan dalam dunia alam maya. Jadi benda tu sesuatu yang menarik lah. So Metaverse ni dia berkait rapat dengan kripto dengan NFT hari ni, kan. So nak Facebook pun terpaksa ambil pendekatan yang, sebab kalau kalau dia tak ambil tindakan hari ni, kan, mungkin dia akan ketinggalan lah, kan, sebab Twitter pun dah ambil inisiatif untuk terima Bitcoin, kan, Bitcoin sebagai transaksi pembayaran dia. Jadi benda ni nak Facebook ni, kan, dia kena ambil satu tindakan agar Facebook ni kekal relevan lagi 10 tahun, 20 tahun akan datang. So maksudnya dia kena tambah apa lagi kelebihan yang perlu ada dekat Facebook hari ni, kan. Kita tengok hari ni macam mana YouTube, kan, sebelum ni kalau kita tengok untuk segi video punya, kan, konten video YouTuber, kan, banyak lahir daripada YouTube. Tetapi hari ni dia mendapat saingan pada TikTok, kan. Kalau kita tengok ranking TikTok hari ni, kan, Malaysia, kan, mungkin ramai tak tahu, Malaysia ni nombor 1, kan, user yang paling aktif dekat TikTok. So TikTok dia punya artis pun ramai yang lahir. So TikTok ni lebih mudah untuk kita klik konten, kan, dia punya lebih menarik lah, kan, dia punya muzik, dia punya segi editing. So sama juga, kan, kalau kita tengok macam hari ni Metaverse ni salah satu orang kata ekosistem, kan, ekosistem yang ada dalam Web 3.0. Jadi Pi ni adalah teknologi blockchain yang berada pada tahap Web 3.0, kan, daripada zaman internet, kan, dia upgrade kepada Web 1.0, dia upgrade lagi kepada Web 2.0. So next teknologi adalah Web 3.0. So Metaverse, kan, dia berada dalam lingkungan Web 3.0. Jadi benda ni kita nampak, kan, Pi ni dia punya perjalanan dia ni memang betul dah. Maksudnya, kan, walaupun kita melomba hari ni, kan, kita menembus Pi Network ini adalah orang kata sebab dekat luar sana, kan, mungkin dalam ni ada member kita, kan, yang melombong selain Pi lah, kan, sebab banyak sangat, beratus-ratus, hanya melombong menggunakan aplikasi sama macam Pi. Dan sebelum Pi pun adanya Pi sudah ada banyak apps untuk melombong. Cuma dia orang ni, kan, saya share sedikit, dia orang ni macam Pi juga, kan, dia zaman testnet, kan, testnet ataupun dia zaman melombong percuma, kan. So sampai satu tahap, sampai satu ketika dia orang nak upgrade kepada mainnet. Macam Pi ni, kan, kita nak tunggu 7 tahun ni, kan, majoriti dia orang gagal. Dia orang gagal untuk masukkan mainnet. Kenapa? Sebab banyak faktor lah, kan. Itu yang isu kita melombong, kan, kita bagi KYC, dia orang salah gunakan data user yang berdaftar. Tapi macam siapa yang buat KYC, kan, saya tak tahu sama ada anda baca ataupun tak baca ataupun tak faham bahasa Inggeris, kan, sudah ada akta untuk dia panggil untuk personal detail kita. Maksudnya core team ataupun pihak Pi Network dia tak boleh menggunakan information kita ni kepada pihak orang lain, kepada pihak ketiga lah, kan. Dia hanya untuk Pi Network punya projek saja. Jadi benda tu pun kita kena tahu juga, kan. So isu ni berbangkit dekat Pioneer Vietnam, kan, sampai masuk dekat televisyen, isu inilah pengguna data tu. So sebab sebelum ni KYC kita guna pihak ketiga, Yoti. Jadi semua maklumat kita bagi kat Yoti. Okey. Yoti ni, kan,
bukan Pi je yang guna Yoti ni. Yoti ni memang international punya aplikasi untuk kita submit KYC. So bukan kripto sahaja ada KYC ni. So zaman digital kita gunakan KYC. So kalau tengok zaman sekarang kan, KYC ni dah ada, cuma kita tak panggil KYC lah kan. So contoh hari ni yang paling mudah, biasa kita pergi dekat bank kan, kita buka account. So dia akan minta kita punya IC semua kan, butiran. Benda tu adalah KYC lah, sebab benda tu kita isi form kan. Dekat bawah kan dia akan ada syarat kan, sama ada butiran kita ni kita bersetuju untuk kita share kepada anak syarikat. Contoh bank lah kan. Contoh saya ambil CIMB kan. So bawah CIMB ni dia ada anak syarikat dia kan. Contoh apa? Insurans, untuk apa ni, ESB, apa lagi, credit card, personal loan. Jadi sebab itulah bila kita daftar account under bank kan, tiba-tiba kita ada terima call, ada terima message daripada pihak ketiga under CIMB. Ni contohlah kan. So macam Pi ni, KYC yang kita submit kan, siapa yang berjaya, saya ucapkan tahniah. Okey, so KYC ni adalah benda wajib kan. Macam dekat bank tu kan, dekat bank ataupun kita main saham kan, kita nak buka kita punya account CDS kan. So kita kena bagi profile kan. So benda tu memang wajib. Okey, dan KYC ni dia berkaitan dengan AML. AML ni anti money laundry, Akta Pengubahan Wang Haram. Jadi benda ni bukan sekadar dengan duit kertas je orang ubah matang kan. Segi apa yang digital pun orang boleh cuci lah kan, bahasa mudah orang cuci kan. Ramai juga orang yang cakap orang penjenayah kan, penjenayah semua dia cuci duit guna Bitcoin. Jadi kita kena tahu setiap blockchain hari ni kan, dia untuk transaksi tu kan, contoh kita satu account kita kena submit KYC. Contoh hari ni kita guna Luno kan. Luno dia ada lesen under Suruhanjaya Security Malaysia. So kita kena submit, kita nak buka account Luno pun kan, kita kena submit butiran kita kena selfie benda tu. So sama je konsep dengan Pi Network hari ni kan. Mungkin ada yang tak pernah menghadapi keadaan macam ni, dia akan rasa ralat lah kan. Mungkin dia akan rasa curiga, dia akan rasa was-was, perlu ke submit IC ni kan. So benda tu memang wajib kan. Dunia nyata pun kita kena bagi IC semua dekat bank. Dunia digital pun kita mesti kena bagi butiran kita lah kan. So untuk KYC dia ada 3 kaedah lah kan, 3 dokumen yang diperlukan, salah satu saja kan. Mungkin IC, lesen memandu ataupun pasport. Okey, so saya dapat semalam ada, hari ni pun ada kan isu yang final adalah tentera kan. So dia tak ada dia punya IC kan dipegang oleh dia punya jabatan lah. Okay, so kalau tak ada IC boleh guna lesen memandu tu kan. So saya rasa semua ada lesen memandu kan. So kalau contoh tak ada, boleh guna pasport. Okey, buat masa sekarang hanya 3 ni je kan. IC, lesen memandu, pasport. So ada lagi soalan, dia orang ni tak ada dokumen apa-apa kan. Biasa kes pelarian lah kan, daripada daripada Kamboja, Vietnam, belah-belah Afrika dengan Arab kan. So dia berlaku konflik. So dia orang ada kad UCNHR. So benda ni pun saya dah tanya dekat moderator. So moderator pun dah pass kepada core team. Sebenarnya kita orang kata just try je lah, mainin je lah kan. Mungkin ada tim-tim yang memang tak ada dokumen apa-apa kan. Kalau contoh macam negara Nigeria kan, Nigeria ni majoriti saya tak pasti macam apa punya masalah sebenar kan.
mungkin diorang pun diorang tak ada my card. Sedih juga apa ni kepada pioneer daripada Nigeria kan. Kalau kita tengok diorang ni pandai kan. So dia orang punya projek apa ni Pi Hackathon pun banyak daripada Nigeria kan. Salah satu yang apa ni Pima Metro kan, marketplace. So dia orang tak berjaya lah kan pergi ke final, tapi dia orang menempa lebih banyak projek-projek under Nigeria punya. So kalau kita tengok segi cryptocurrency, dia orang antara negara yang paling aktif menerima kripto hari kan. Kali dengan Malaysia ni memang ketinggalan jauh lah. So yang tu pun Kotim ambil inisiatif kan. So untuk mempermudahkan. So sekarang ini adalah proses KYC pilot. So kita dalam proses beta punya sistem lah kan. So saya percaya ramai yang menghadapi masalah untuk submit kan. Nak submit. So mengambil masa yang lama, loading ada yang 2-3 kali masuk benda tu. Kita kena faham lah KYC sekarang ni adalah peringkat untuk test dulu kan. Sebab tu dia punya kuota 100 orang setiap negara kan. Mungkin daripada Malaysia apa masalah yang berlaku masa nak submit KYC. Kalau kita tengok Indonesia kan, mungkin masalah lain yang berlaku kan, macam Singapura, belah-belah Arab, apa masalah. Jadi benda tu take time lah kan. Dalam masa bulan 11 ni benda tu dah boleh selesaikan kan. So bila benda tu dah selesai kan, apa masalah bug, masalah untuk submit benda tu, masalah loading lah, masalah apa lagi yang apa ni yang berlaku dekat KYC punya pilot ni kan. So benda tu kita kena, maksudnya kita kena tahu sekarang adalah proses beta punya sistem. Nak test apa masalah yang berlaku kan. Bila benda tu dah trace kan, kita dah detect kan, Kotin dah detect semua masalah, barulah Kotin akan decide official untuk semua pelombong kan. Dia dah tak ada kota dah, mungkin sekarang ni je kota kan, mungkin 100 setiap hari ke kan. Bila dah selesai isu apa ni masalah untuk KYC ni, Kotin akan announce semua orang boleh buat KYC lah kan. So siapa yang rasa dia orang sanggup menghadapi apa masalah loading benda tu kan, kena berjaga dia punya kota 100 orang kan. Malaysia punya fine pun kita percaya mungkin hampir 100,000 kot, ataupun dah lebih 100,000 kan, bercampur yang tak aktif kan. Kali ikut dia punya statistik, yang install aplikasi ni sudah 300 juta lebih yang install kan, 300 juta lebih. So yang aktif 25 juta je lah kan. 25 juta ni pula bercampur dengan orang yang buat 2 akaun, 3 akaun kan, yang mining guna robot. Jadi KYC ini adalah untuk proses dia nak tapis kan. Dia nak tapis orang yang melombong ni adalah betul-betul manusia kan. Jadi setiap hari 24 jam kita tekan. So manusia boleh buat, robot dia boleh setting untuk tekan mining. So bila guna yang dokumen tu tadi kan, macam contoh robot tu tadi kan, robot dia tak ada dokumen benda tu. Jadi bila market nanti kan, bila dah masuk mainnet, robot tu akan terhapus dengan sendirinya kan. Sistem dia akan detect lah yang mana tak buat KYC, automatik dia akan terbakar. Itu yang robot. Yang ada lebih daripada 1 akaun kan. So siapa yang terbuat 2 akaun, minta delete akaun kedua. Pilihlah yang mana satu yang kita tak nak. Jangan kita tinggalkan. Sebab kita risau. Kita risau semua akaun kita ni akan terbakar. So kita tak nak ambil sebarang risiko kan. So kalau boleh 1 akaun sahaja. Akaun yang kita terbuat tu kan, minta minta kita delete lah kan. Kita delete akaun yang kita tak nak tu. Jangan tinggalkan biar macam tu, sebab sistem ni dia boleh detect kan. So apa lagi? So KYC ni
dah ada tutorial punya kan, contoh untuk selfie ambil gambar. So ada juga yang PM macam mana ni, saya just selfie IC saya ambil gambar. So masalah juga benda tu. So benda ni kena betul-betul kena peka kan, kena peka, kena ikut arahan kan. So kena ikut arahan. Kalau tak pasti PM tanya dalam grup lah, InsyaAllah admin boleh bantu kan. So sekarang saya tahu dia ada masa 8 minit. So kalau yang rasa tak boleh nak buat, tunggu bila official. Sekarang tak payah buat lagi kan. So kalau siapa rasa dia boleh berdikari buat benda tu tanpa guide orang lain, sebab kita tak nak bila salah buat KYC kan, lupa letak BIM lah, lupa letak BNT lah. Itu yang kita tak nak berlaku. Diorang dah submit KYC, tiba-tiba tak letak BIM. So nak kena buat lagi sekali kan. Sekarang bila kita dah submit, dia dalam proses review lah kan. So review ni dia ambil masa lah. Kalau tengok daripada core team, dia menggunakan 2 kaedah lah. Yang pertama, dia guna manusia dengan robot sekali. Maksudnya dia betul-betul tapis kan. So dia guna manusia, ni tapisan pertama, dan dia guna robot kan untuk tapisan kedua. So KYC ni benda yang sangat penting. Jadi bila dah masuk market, team dah dapat dah. Okey, contoh 25 juta kan, kita target 30 juta hujung tahun ni kan. Okey, 30 juta ni yang betul-betul lepas buat KYC kan, sama ada dia buat ke, dia tak buat ke, tak ingat, tidur ke, tiba-tiba pai dah meletup tahun depan, aku melombong kan. Melombong tak tahu dah berapa lama dah dia tidur, tiba-tiba dia nak aktif balik akaun tersebut kan. Akaun tersebut automatik dia akan terbakar kan. Contoh 30 juta, 50% je yang lepas kan. Maksudnya dia sentiasa dia mining dan dia dapatkan info grup kan, sama ada dalam grup Telegram, dalam Facebook ataupun dalam grup chat Pi Network yang Malaysia punya kan. Dalam Pi tu dia ada kolom untuk setiap negara. So boleh dekat info dekat mod FAQ kan. So boleh juga check dalam grup Pi Network Malaysia. So dia ada moderator lah. Moderator ni dia macam admin kan. So setiap negara dia ada grup masing-masing. Apa masalah kita boleh ajukan kan. So kalau contoh macam pasal delete account tu, sebenarnya kita kena take note andai kata kalau kita lupa password kan, password yang kita daftar dulu. So dia ada satu tu, dia punya, dia macam customer service lah kan, ataupun admin punya apa-apa masalah. Sebenarnya tu kita kena cari dalam channel. Saya dah post benda tu, kita boleh contoh sekarang, kalau ikutkan sekarang KYC ni, yang ahli-ahli kita kan, admin kita yang submit, dia tak lengkap lagi. Sebab dia tak ada untuk pembetulan nombor phone dengan email. Okey, so siapa yang dah familiar dengan kripto ni kan, maksudnya dah berjual beli ataupun dia beli, dia simpan, nombor phone dengan email ni adalah benda yang sangat penting kan. Nombor phone dan email ni dia ada security kan. Contoh kita nak buat sesuatu transaksi kan, untuk dia macam ni lah, kita nak buat transfer duit kan, daripada akaun A kepada akaun B, kita akan request TAC. Dia konsep sama je. Dia rasa sama ada untuk transfer sesuatu tu kan, kita akan guna dua lah. Pertama, kita akan dapat kod dekat nombor phone kita. Okey, yang kedua, kod dekat email. Jadi nombor phone dan email ni sangat penting kan. Ada yang tertinggal satu nombor kan, email dia letak email yang dah tak guna kan. So mungkin dia orang ni dia mula-mula dia daftar tu kan, dia memang tak channel. So nama pun letak nama glamour kan, memang lari jauh daripada nama sebenarnya. So kalau kita tengok KYC yang sekarang ni,
saya pun tak pasti sebab nombor phone dengan email ni adalah benda yang sangat penting. Kan? Mungkin Kotin dia akan buat feature untuk nak edit ni dua benda ni kan, nombor phone dengan email. Sebab KYC masa saya guna Yoti dulu semua dah complete. Kan? Semua dah complete. Kita boleh edit nombor phone dengan email, tapi yang sekarang ni tak ada dua benda ni. Atau mungkin bila dah official, dia akan masuk, Kotin akan masukkan dua ni, nombor phone dengan email. Kan? So siapa yang dah verify email, okey lah. Kan? So sekarang nombor phone tu tak ada. So kita kena tunggu je lah. Kena tunggu yang official punya KYC, sama ada kita boleh submit lagi sekali. Kan? Sebab saya rasa benda nombor phone ini benda wajib dekat exchange mana-mana kan. Dia memang ada nombor phone dengan email untuk dia submit, untuk dia hantar kita punya kod security lah kan. Contoh orang ada guna kita punya account kan, tiba-tiba dia orang nak transfer. So dengan nombor phone dengan email tu tadi duduk dengan kita kan, berada dengan kita. Jadi untuk dia curi benda tu kan, untuk lakukan transaksi tanpa kebenaran kita itu, kita boleh halang lah. Okey, so untuk KYC sekarang adalah sistem beta lah. So kita kena tahu, kita kena faham kan. Kalau yang berjaya alhamdulillah lah kan. Cuma kena betul-betul peka kan. KYC ni dia tak boleh buat cara kita sendiri kan. Sebab Kotin pun dah bagi dia punya instruction, kita just follow je. Okey, so yang mana rasa dia merangkak nak buat KYC ni, buat semasa official punya. Sekarang ni kalau boleh jangan buat lah, sebab kita risau tersalah step kan. Tertukar IC depan belakang depan kan. Selfie, mungkin lepas ni ada yang selfie ambil IC je, gambar ada. Dia sebenarnya benda tu untuk dia simpan kita punya data kan, supaya dia nak dia nak cegah daripada berlakunya penggubahan wang haram tu tadi. Jadi akaun ni Kotin dia punya data dia kan, nama sekian-sekian, alamat sekian kan, dia punya dia punya email, nombor phone semua. Jadi itu adalah dia berkait dengan data penggubahan wang haram tu tadi. Okey, so KYC ni adalah benda wajib. Ada juga yang tanya, kena buat ke KYC ni? Okey, dia macam ni lah, kita dah melombor kan. Ada yang baru melombor hari ni, ada yang seminggu, ada yang sebulan kan, ada yang 6 bulan, ada yang setahun, ada yang hampir 2 tahun kan. Kita melombor tiba-tiba kita tak boleh kan. Dia umpama kita melombor sekadar kata menghabiskan masa terluang kita lah. Maksudnya akaun kita akan terbakar. Jadi KYC ni adalah benda yang wajib. Siapa yang dapat KYC jangan tunggu mainnet je lah. Maksudnya dia punya akaun dah secure, dah selamat. Contoh hari ni kan, kita tak tahu lagi. Contoh ada yang dapat 10,000 Pi kan, 5,000 Pi kan, ada yang dapat 2,000 Pi. Okey, benda tu dia ada 3 bahagian kan. Pertama pioneer atas sekali kan. Pioneer tu dia kita lah kan, yang melambung personal kan. Okay, yang kedua security cycle kan. So dia ada bonus. Okay, so security cycle ni kita kena tekankan. Mungkin benda ni dia berguna pada bila dah masuk market kan. Sama ada Kotin mungkin akan standby solution macam mana kata kita terlepas buat lah, mungkin lah benda tu kan. Daripada 5 tu tadi kita boleh minta bantuan daripada security cycle. So pastikan security cycle tu orang yang kita kenal jangan suka-suka nak add je. Pastikan security cycle tu 5 orang tu orang yang kita kenal kan, walaupun bukan under team earning kita sendiri kan, dia lebih baik under team ini sendiri, sebab kita boleh make sure dia betul-betul aktif melambung. Okay, so kalau yang solo mining, cari orang yang maksudnya kita kenal, kita percaya dan kita tahu dia aktif. Sebab dia berkait dengan bonus security cycle kan. Okay, yang ketiga adalah bonus team earning
kan earning yang ada kita lah kan. Solo mining dia tak ada kan, dia ada final dengan bonus security cycle. Okay, so siapa yang ada ahli walaupun seorang, 2, 3, 5, 10 kan, dia akan tengok berapa orang nanti earning kita ni yang lepas KYC. Contoh 10 orang kan under kita. So katalah 10 orang ni semua lepas kan. So sekarang ini kalau kita tengok dekat punya atas tu, dekat atas tu itu adalah total jumlah yang kita sudah berjaya melombong lah kan. Contoh saya ambil 2000 dekat atas tu 2000.00 2000 mudah kan. Katalah tim earning dia ni 10 orang ni berjaya lepas KYC. Okey, jadi bila dah masuk market 2000 tu memang selamat. So tak ada penolakan apa-apa dah. Itu contoh yang pertama. Okey, contoh yang kedua, dia ada 5000 kan, dia ada 5000 total pie dia tu kan. Dia punya ahli 20 orang kan, 20 orang. Maksud katakan dah kan 20 orang ni hanya 10 orang je yang aktif dan yang lepas KYC. Bermaksud 10 orang ni tidur lah kan, sama ada tidur dia ni dia dah hantar ke, kita dah lost kan, kita dah kejutkan pun dia tak kejut juga. Maksudnya 10 orang je dia kira untuk bonus team earning kan. 2000 daripada 5000 tu tadi dia akan kalkulate lah berapa, mungkin 2500 ke ataupun 3000 pi. Jadi ini adalah macam mana pengiraan kan. Kalau solo mining tak payah nak risau lah kan. Kalau solo mining memang kita akan dapat 100% lah kan, sebab dia tak melibatkan T earning. Bila T earning ni ada yang lepas KYC, ada yang tak lepas KYC. Jadi pengiraan yang tak lepas tu dia akan tolak kan. Bila dah masa market kita tak akan dapat yang 5000 tu, melainkan semua T earning kita ni yang 20 orang ke 10 orang ke lepas KYC, kita akan dapat semuanya 5000 ke berapa kan. Jadi itu adalah teknik kaedah macam mana kita nak buat pengiraan. Macam hari ni lah kan, 300 juta yang daftar, yang aktif 25 juta kan. Jadi 25 juta tu ada yang mining guna robot, ada yang buat lebih daripada satu akaun kan. Jadi bila akaun katalah 50% terbakar kan, mungkin 15 juta ataupun 20 juta sahaja yang lepas di mainnet. Okey, so saya nak selit dekat harga konsensus kan. Kalau ikut harga konsensus ni ya kalau ikutkan orang undi sekarang antara 100 USD dengan 1000 USD. 100 USD memang sangat besar lah bila masuk mainnet. Jadi saya percaya dekat luar sana tidak ada istilah harga konsensus. Benda kita kena faham mungkin ada yang main kripto kan, dia tak pernah jumpa harga konsensus. Harga konsensus ni dia punya word kan, perkataan yang hanya dalam pi sahaja. Macam contoh saya ini, saya pun main kripto juga kan. So orang dekat luar sana dia main kripto, bila dia tak study white paper pun dia tak tahu detail pasal progress SPY kan. So dia kena join Pi Hackathon, so dia kena join banyak event baru dia tahu Pi ni dia ada harga konsensus. Okey, harga konsensus ni bahasa mudah adalah harga kesepakatan. Contoh Malaysia kan, kita dah buat undi tu kan. So saya minta semua ahli kita undi 100 USD ke atas, tapi ramai yang buat 1000 USD kan. Itu Malaysia. Okay, so Indonesia berapa dia undi kan, China berapa. So dia akan kalkulate kan harga konsensus yang mana yang paling tinggi. Kalau belah Eropah dia orang undi majoriti 1000 USD ke atas kan, 1000 pun ada. Jadi sebab kita ni kan main tanya nak macam mana kan. So kalau kita tengok kripto ni dia tak terus masuk exchange bila dia dah masuk mainnet. Dia akan masuk dekat wallet tu dulu kan. Kenapa dia tak masuk dekat exchange? So bila dah masuk dekat exchange ni, dia sebenarnya maksudnya team developer dengan holder lah kan. Holder ni dia terpaksa ataupun bersedia dengan isu pump and dump kan. Bitcoin ke Ethereum ke apa lagi sekarang ni yang tengah hype, Dogecoin ke Shiba Inu ke. So mereka ni tak lari daripada isu pump and dump. Jadi macam Dr. Nicholas ni
dia buat Pi ni sebab dia dah nampak apa kekurangan dekat Bitcoin, dekat Ethereum lain ni kan. Apa lagi yang ada yang famous kat luar sana kan, yang beribu-ribu jenis coin kan, token hari ni. So mostly lebih kepada hanya untuk orang kata apa, beli bila dekat bawah kan, jual dekat atas. So setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun dia punya kripto ni hanya berkisar kepada jual beli, simpan kan, scalping semua benda tu, trading semua. So dia sekadar untung rugi simpan macam tu je, kan macam saham, kan macam forex, macam tu je. Tapi macam Pi ni kan, kalau siapa yang follow projek Pi kata kan, macam kita dah ada apa ni, daripada admin yang join marketplace kan, Pi Chemo. So kita dah ada marketplace. Dalam Pi kata ni dia ada 3 marketplace yang berjaya lepas ke final. Okay, dekat luar sana ada berpuluh-puluh lagi kan, Malaysia pun ada walaupun tak lepas. So Malaysia pun sanggup menerima Pi kan, dekat Dubai pun ada, Nigeria pun ada, Indon ada, Singapura ada, Hong Kong ada. Jadi marketplace tu banyak sangat. Okay, so bila kita bandingkan tadi kan dengan kripto yang dekat luar sana, walha Bitcoin, Ethereum pun dia tak ada benda macam ni. Marketplace dia tak ada, dia hanya lebih kepada sistem je. Sistem, kalau contoh Ethereum dia ada smart contract. Kalau smart contract, coin boleh dicipta menggunakan smart contract Ethereum. Yang ni konsep kripto hari ni. Jadi sebab tu dia orang punya kripto ni kan, kalau kita perasan, kalau siapa yang tengok CoinGecko ataupun CoinMarketCap kan, kita akan tengok graf hijau merah, hijau merah, hijau merah kan. So dia punya sampai kita boleh tahu dah bila merah dia akan hijau, bila hijau tengok dah sampai satu tahap dia akan merah balik. Sebab kenapa? Sebab orang jual beli kripto ni dekat market kan. Sampai game real ni kan, game Bitcoin ni dia sudah monopoli ataupun dia sudah awal dunia kripto hari ni kan. Kalau kita tengok kadang-kadang dia transfer daripada akaun yang tanpa dikenal kan. Diorang transfer ni, diorang dah tahu dah game dia orang macam. So sama ada diorang nak pump ataupun diorang nak dump di market. Tapi macam Pi ni kita percayalah kan. Kita percaya sebab kita ada ekosistem kan, marketplace pun dah ada, kita dah ada workforce untuk kerja masa depan kan. Sebab tu diorang dapat nombor 1 kan. Sebelum kita berbelanja di marketplace, benda yang paling penting adalah kita kena ada pekerjaan. Okay, so kita dah ada platform untuk kerja masa depan kan. Kita boleh jual kita punya idea, kita boleh jual kita hasil kita. Jadi let's say kata berlaku lagi PKP ataupun lagi 10 tahun ke, virus apa lagi, so kita ada satu platform untuk kita kerja melalui rumah kan. So Pi pun dia ada Pi webinar kan. So kita percaya Pi sampai tu masa, sampai tu tahap orang setiap hari menggunakan Pi coin. Kita pun dah ada Pi to go travel agency kan, dia dah link dengan semua travel agency seluruh dunia lah kan. Dekat Malaysia pun ada, Indonesia pun ada kan, Eropah pun ada, Amerika pun ada kan, Amerika Latin pun ada. Dia akan link dengan seluruh dunia lah kan. Sekarang kita ada lebih kurang 250 buah negara. Jadi kita nak pergi ke mana-mana pun sana pun ada Pi. Jadi mempermudahkan sebab kita ada ekosistem kan. Bila kita ada ekosistem, kita menggunakan Pi itu tadi untuk kita cairkan. Kalau macam hari ni, kripto hari ni kita jual, contoh kita jual Bitcoin kan, kita beli Ethereum, ataupun kita jual Bitcoin, kita nak beli kereta. Kat luar sana dia tidak ada ekosistem untuk dia cairkan on the spot lah. Kebanyakan dia kena jual dulu kan, dia kena jual, dapat modal untung, berarti dia beli barang apa, kereta ke rumah ke. Tapi macam Pi ni kita percaya apa yang kita nak dalam hidup kita kan, macam marketplace kan, berpuluh-puluh ada. Kita percaya dalam marketplace Pi juga akan ada orang yang jual motor, jual kereta, jual rumah. Jadi peluang yang kita nak hari-hari ni sudah ada dalam Pi marketplace. Jadi mindset kita, aku nak jual Pi ni kan, contoh aku nak jual Pi, contohlah satu Pi $1,000 kan, $1,000 lebih kurang dalam 4,000 lebih. Kita punya mindset, aku nak jual Pi dekat market, aku nak dapat duit, aku nak beli something.
Jadi sampai tu masa kita dah tak perlu buat macam tu. Kerana apa? Pi itu sendiri adalah duit. Itu adalah visi dan misi Dr. Nicholas bersama core team. Kan kita pergi dekat toilet, dia menerima Pi. Kenapa? Ekosistem Pi itu tadi kan dia boleh panggil, dia boleh masuk tu. Kalau contoh ini kita pergi restoran kan, restoran kita boleh bayar secara cashless guna touch and kan. Mungkin lepas ni touch and go pun dia boleh link terus dengan Pi. Sistem Pi itu tadi kan untuk pembayaran punya kan, e-payment punya, Pi Pay punya kan, touch and go ke untuk kita top up touch and go ke apa benda, nak bayar parking ke. So sistem parking semua tu kan, hotel punya ke booking ke, semua boleh guna ekosistem Pi itu tadi. So Pi itu sendiri kan, kita pergi mana depan ni, contoh kita pergi melancong Pi to go tu tadi kan, just bawa handphone je. So sebaran perbayaran kan boleh guna Pi coin saja. Benda ni dia orang kata core team dah buat kerja dia kan. Tim developer yang Pi Hackathon tu dah buat kerja dia. So kerja kita adalah menggunakan ekosistem tu tadi. Kan kita dah masuk Manet, saya kalau boleh saya nak minta semua orang menggunakan ekosistem tu dulu kan. Contoh kita buat pembelian tu dulu. Kerana apa? Bila kita gunakan coin kita ni kan, Pi kita beli dekat ekosistem kan. Bila benda ni kita mungkin sehari ke seminggu ke sebulan ke kan, bila kita dah terbiasa dengan ekosistem, jadi permintaan orang ni kepada Pi tu sangat tinggi. Kenapa kan? Sebelum ni macam marketplace tu kan, kita punya marketplace contoh saya PiChemo kan. PiChemo ni satu dunia ada kan. So dalam PiChemo tu kan, kita boleh meniaga dalam tu kan. Contoh kita promote barang daripada Malaysia. So orang daripada US, daripada Amerika, Argentina, Colombia, dia boleh tengok produk kita. So, benda ni tidak ada dekat Shopee. Benda ni tidak ada dekat Lazada. Jadi orang yang tak minat dekat kripto ni kan, orang yang memang tak ada masa nak main kripto ni, dia akan datang kepada PiChemo. Kenapa? Kerana dia nak kepada ekosistem. So ekosistem ni dia memberi kemudahan, kebaikan kepada manusia. Jadi dia boleh tarik orang. Mungkin sekarang ni kita mencari ahli Pi yang ada produk lah kan. Mungkin dia nak promote, boleh guna atau boleh join group Telegram PiChemo kan. Kita pun ada yang bahagian Malaysia punya kan. Mungkin ada yang meniaga dekat Shopee, Lazada, boleh meniaga juga dekat PiChemo. Kerana apa? Sebab kita dah ada platform. So bila lagi kan kita nak pasarkan produk kita ni keluar daripada Malaysia? Kita pernah terfikir tak? Macam mana aku nak pasarkan aku punya produk sampai ke Indonesia, Singapura, Brunei, benda tu ramai yang buat. Tapi macam mana kita pasarkan produk kita sampai ke belah Afrika, belah Arab, belah Amerika Latin. So dengan PiChemo itu tadi, dia boleh merealisasikan kan. Dekat Malaysia kan berapa ratus ribu owner produk. Jadi mungkin syarat untuk meniaga dalam PiChemo ni, orang kena memiliki coin Pi. So bila permintaan tu terlampau tinggi kan, contoh kita ambil harga konsensus paling rendah lah kan, paling rendah 100 USD kan, 100 USD. Jadi permintaan tu bila kita guna ekosistem, dia akan naik 200 USD, 300 USD. Sebab masa tu orang beli Pi. Kenapa? Kerana dia nak meniaga dalam PiChemo. Jadi orang yang tak minat pun kan, dia akan ambil tahu. Kenapa? Kerana dia nak meniaga dalam PiChemo. Dan kita juga nak beli barang dalam PiChemo tu tadi. Kenapa? Kerana kita nak beli iPhone kan. iPhone dah ada dalam tu. Nak beli iPhone ke, nak beli apa-apa benda dalam tu. So bila kita menggunakan coin tadi dalam ekosistem, dan bila kita tak jual Pi ni dekat market kan, automatic graph tu dia akan hijau. Graph tu dia akan hijau setiap hari. Sebab kita nak bagi stabil dia punya harga tu dulu. Kan harga Pi tu dulu. So contohlah kita punya Pi Pay kan. So ada kata dia punya global cash converter tu boleh convert menggunakan Pi Pay tu kan. So itu adalah
teknik yang tak dibuat oleh kripto dekat luar sana. Kan biasa kripto ni dia menggunakan exchange untuk jual beli. Itu yang berlaku pump and dump tu. Sebab dia orang menggunakan exchange. Itu adalah kelemahan lah bila ada exchange ni. Sebila kita nak masuk point ni dekat exchange, itu ada sangat berisiko. Kan, so Kotin dia dah nampak dah game. Kan bila dah masuk dekat exchange, pula besar kan ada modal 1 juta, 2 juta, dia boleh pump, dia boleh beli. Kita melambung 2 tahun kan. 2 tahun melambung dapatlah 10,000. Dia orang ada modal juta kan, dia pump 100,000. So, bila dia ada 100,000, kita ada 10,000, yang ni ada 2,000, yang ni ada 1,000, yang ni ada 100. Dia orang boleh kawal harga pai. Kita dah 2 tahun, yang ni dah setahun, yang ni 6 bulan. Nak dapat satu pai pun bukan mudah kan. Kena 24 jam setiap hari. Yang ada nak kena cari team lagi, yang solo mining lagi. Kan? Jadi sebab itulah core team dia memang tak berminat masuk exchange pada permulaan lah. Kan, bagi harga stabil tu dulu, katalah satu pai 1,000 USD. Masa tu kita dengan 25 juta ni kan, kita punya mindset kita tak nak jadi macam mindset pelombong Bitcoin kan, penjual secara pekal 5,000 Bitcoin, 10,000 Bitcoin, dapatlah 1,000 USD, 2,000 USD. Corner yang kita rasa kita dah bijak dah kan. So hari ni dengan 10,000 USD, berapa dah nilai Bitcoin? Okay. So kita nak juga macam apa yang Bitcoin berlaku hari ni kan. Nak jual apa, nak guna duit berapa? 10,000, jual lah 0.001 pai. Kita nak macam tu. Jangan jual 10 pai, 100 pai kan, sebab nak dapat bukan mudah. Lepas tu kita jual pula. Kita jual secara bawah. Kita nak contoh 1 pai 1,000 USD. 1,000 USD dekat 4,000 dah. Kan kalau kita nak guna duit kan, kita jual lah. 1 pai bulan ni, bulan depan pakai duit lagi. Jual lagi 1 pai. So kalau orang yang cerdik, dia beli barang tu tadi, dia jual pula. Contoh kan, kita beli barang telefon kan, telefon. Ini adalah teknik ataupun cara macam mana kita nak cairkan pai kita. Kita belilah dekat ekosistem. Dalam masa sama kita menyokong ekosistem tu tadi. Okey, so contohlah iPhone kan, iPhone 12. 10 pai je. Kan belilah berapa? 50 ataupun 100 biji kan. Boleh buka kedai, boleh berniaga. So dalam masa yang sama, iPhone tu tadi kita jual. Bagilah 20% diskaun ke 30% ke. Ini adalah teknik untuk apa ni? Untuk cukaian. Nanti percukaian nanti saya dah deal dengan pegawai bahagian percukaian kan, macam mana kaedah teknik itu nanti kita akan buat next kelas untuk bahagian cukai. Jadi cukai ni dia tak boleh sebarangan. So kena cari orang yang ada tauliah kan, ada maksudnya punya bidang lah. Sebab cukai ni dia setiap tahun dia berubah. Jadi kita akan jemput bahagian percukaian punya kan, pegawai percukaian, so dia akan explain lah kan. Kita ni orang kata kalau kita insyaAllah lah, saya doakan semua jutawan. Jadi kita tak nak jutawan ni hanya sekali kan, ataupun hanya sebulan, hanya setahun. Kalau boleh jutawan kita ni kita boleh kekal dan kita boleh warisi kan, boleh warisi kepada anak cucu-cucu kita. Jadi kita kena belajar kan cara pengurusan tu, nak manage kekayaan tu, supaya walaupun kita dapat 1 juta kan, 1 juta tu kita boleh gandakan jadi 2 juta. Tapi benda tu kita kena belajar lah kan. So kita punya kelas hari isu KYC dengan AML, saya rasa benda ni boleh bagi pencerahan lah kan. So KYC ni siapa yang rasa dia boleh selesai benda tu tanpa minta tolong orang lain, boleh buat. Rasa mengangkat faham bahasa Inggeris, so just tunggu dulu bila official, kita sama-sama buat lah. Sebab kita tak nak ada berlaku kesalahan. Bila berlaku kesalahan, PM macam mana nak betulkan. Sebab yang tu KYC ni memang under coding punya lah. Kalau boleh buat KYC tu memang dapat, memang tak boleh ada kesalahan. Bila ada kesalahan, sebab orang lain pun berpusu-pusu kan nak
apply KYC tu tadi. So yang dia rasa dia boleh buat benda tu, dipersilakan. Kalau rasa bahasa Inggeris dia pun tak tahu kan, so nak ikut dia punya instruction pun tak boleh, tak faham, better tunggu bila official. Bila official kita buat beramai lah kan. So anda kata dia punya official mungkin lagi seminggu kan, katalah 7 hari bulan kan, 7 hari bulan kita dah boleh buat dah KYC sampailah dia masuk MyNet. Okay, so yang sekali kan, katalah sekarang dia dah KYC, katalah minggu depan ada ahli yang baru join, so mereka ni automatik boleh buat KYC. So dia tak ada tempoh lah kan, nak kena tunggu seminggu ke 2 minggu ke, dia tak ada. So daftar ini terus boleh buat KYC. So itu saja. So saya kepada soalan kalau ada soalan. Okey. Hello, Assalamualaikum coach. Hello, dengar? Okey, dengar soalan. Okey, saya ada satu soalan ni coach. Bagaimana kalau macam saya lepas KYC tapi downline saya ni dia under security circle saya tak lepas KYC, adakah akaun saya burn sekali ataupun akaun dia saja? Terima kasih. Okey, so yang downline ni under earning kan, so saya faham under earning. Okey. Bukan, dia bukan earning, bukan. Maksudnya dia team earning. Alipay lah. Bukan under tuan punya. Okey. Bukan, maksud saya dia team earning. Tapi dia under security circle saya. Macam kalau dia tak lepas KYC, adakah akaun dia burn atau akaun saya sekali? Okey, so yang akaun pun tu, akaun kita ni, akaun kita selamat kan, cuma dia akan efek kepada dua lah kan, bonus security cycle dengan bonus team earning, dua tu sahaja. Akaun kita dia ada 3. Pertama sekali ke atas tu pioneer, itu akaun yang kita sendiri yang melombong. Okay, yang kedua bonus security cycle kan, bonus security cycle tu sebab security cycle kita boleh add daripada earning kita ataupun bukan team earning kita kan. Contoh yang solo main ni kan, dia orang mana team earning tapi dia add daripada ahli member Pi. Jadi yang team earning tadi kan, ada kata dia tak lepas KYC, so dia akan tolak yang bahagian bonus SC tu tadi. Itu sebab saya cakap yang security cycle tu kita kena make sure dia tu memang active mining dan dia lepas KYC. So benda tu kan kita boleh add on dan kita boleh delete, tak nak ada ni kan. So yang dah KYC tu kita dah tahu kan, yang 5 orang tu mana yang dah ambil KYC. So kita tekankan yang ambil KYC sebab sekarang kita dah boleh pilih kan. Macam sekarang ni, sebelum ni kita tak pernah pilih kan, sebab tak ramai yang buat KYC. So lepas ni bila dah buat KYC, yang 5 security cycle tu yang paling mudah adalah kita cari orang yang buat KYC. Itu yang pertama. Yang kedua, yang contoh team earning kita ni yang tak lepas ni kan, so account dia burn, account kita tak ada masalah, cuma dia akan tolak bonus team earning. Tak. Kalau apa tu, hello, Assalamualaikum, nak bertanya, apa tu, perlu ke kena daftar KYC? Lagi soalan coach. Okey, KYC ni tak payah daftar. Pilot KYC tu, katakanlah kita berjaya masuk, iklan dia punya macam IC, so sekarang kita dah tak payah nak mohon, ambil je kan, yang ada yang berjaya masuk dalam tu, maksudnya benda tu kita dah kita dah sampai dalam tu, sampai terima tu, kita
IC. So ikut arahan tu. Okay, so next soalan. Assalamualaikum Coach. Pasal team earning tadi, kalau kita ada 10 orang bawah kita punya group, 5 orang lepas KYC, 5 orang tak lepas KYC, dia akan burn keseluruhan 10 orang ataupun 5 orang saja? Okey, dia burn 5 orang sahaja. Okey, 5 orang ni contoh 10 orang kan. 5 orang tak lepas KYC. Dia burn 5 sahaja. Okey, 5 ni yalah kita tahu kan, ada yang baru start sebulan. Contoh kita dah mining dah setahun kan. Okey, kita ada contoh kita mining setahun kan. Bawah kita ada 10 orang. Kan, yang 10 tu mungkin ada yang menunggu 10 bulan, ada yang 9 bulan, ada yang seminggu, ada yang sebulan. Jadi yang 5 orang tu yang tak lepas KYC itu yang burn. Jadi kita tahulah kan yang mana yang buat KYC dengan yang mana tak buat KYC. Jadi 5 orang saja. Yang 5 orang lagi lepas lah. So, bonus ni yang 5 orang tu dia akan dia akan tambah lah. Itu 2,000 kan, 2,000. Yang tak lepas itu ada 5 orang. 5 orang tadi contohlah 500. So 2,000 dia akan 500. So dapatlah masih 1,500. Bila dah masuk market, dah masuk mainnet 1,500 pai sahaja yang tu dah yang secure tu. 500 tu lah daripada yang 5 orang yang tak lepas. Okay, next soalan. Assalamualaikum. Kalau nak tahu kita dah confirm KYC tu nak tengok kat mana? Apa dia? Tak clear soalan nak confirm apa? Confirm yang kita KYC approve. Hello. Okay, so soalan. Assalamualaikum. Okay, soalan. Saya nak tanya sikit. Kalau upline saya ada join upline lah. Kalau upline tu tak aktif tapi saya aktif, adakah suka untuk membuat KYC? Okay, so itu upline dengan downline kan. Ada upline tak aktif. Okay, so KYC dia personal individu. Dia tidak melibatkan upline dengan downline. Contoh kita lepas kan upline kita ni memang dah hidup kan. So dia macam ni, yang upline ni anda kata seperti cycle tu kita letak dia kan. So bonus untuk seperti cycle tu akan burn lah. So kalau kita tengok upline kita ni tak aktif kan, jangan letak upline kita dalam seperti cycle. Letak orang lain yang aktif. Maksudnya dia yang aktif dan dia dah submit KYC dan dia dah KYC. Jadi isu upline downline ni kan, yang mana aktif jangan masukkan dia orang dalam security cycle. Kalau macam upline
kalau contoh security cycle ni kita tak masukkan dia kan. So bonus kita ni tak ada effect pun. Kan kita punya upline kita letak dalam security cycle, dia pun tak lepas. Kan, so dia tolak lah bonus security cycle. Yang T-earning ni bila kita ada downline lah. Kalau kita tak ada downline, contohlah solo mining kan, so kita akan dapat 100% lah. So upline dengan downline, dia tidak ada kesan kepada akaun kita, sama ada KYC lepas ke tak lepas, tak ada isu. So KYC ni semua orang boleh buat. So KYC semua orang boleh buat. Okey, so lagi tak soalan? Okey, terima kasih. Okey, tadi saya ada termute. Okey, untuk yang KYC tadi bila dah submit kan, pergi dekat profile, kan ada bahagian Facebook verifikasi, nombor phone verifikasi, dia ada password, dia ada kolom untuk KYC verify. Dia semua kan tanda right. Yang dah submit, please monitor kita punya profile dalam Pi Apps. Dia akan keluar KYC verify, sudah disahkan. Itu bermaksudnya Koti dah terima kita punya KYC lah. Dan maksudnya dia dah terima kita punya maklumat. So kalau contoh ada isu berbangkit, mungkin dia akan keluar notification apa-apalah kan. So contohlah tak berjaya. Sebab apa? Mungkin sebab nama tu, ataupun kita kena perbetulkan lagi kan, yang tak ada binti tu kan, mungkin kita kena perbetulkan untuk kali kedua. Itu sebab KYC ni kita kena peka, tak boleh nak sembelewa. Okey, so ada lagi tak soalan? Bagian pengesahan akaun. Okey, macam mana? Tak dengar. Lagi sekali. Dia nanti terdapat dekat bagian akaun. Tuan Sahar. So, okey, so ada tak soalan? Dia dah pukul 11 dah, 11:05 dah. So kita malam ni hanya berkisahkan KYC saja. So untuk next kita akan buat untuk apa tadi? Percukaian. So benda ni semua orang kena tahu kan, bahagian cukai ni. So ada lagi tak soalan? Assalamualaikum Coach. Saya ada satu soalan mengenai misal kata downline saya tersilap submit, mungkin terlupa letak bin ke tersilap, mungkin dia tak lepas KYC tu, ada tak peluang kedua untuk dia perbetulkan balik KYC dia tu? Okey, so itulah kan ramai yang salah isi kan, tak letak binti lah, salah ambil gambar selfie lah. So kita percayalah kan, Koti ni dia sebaik mungkin nak mempermudahkan. Macam saya cakap lah, bila dah official nanti mungkin kita boleh edit lagi sekali kan untuk yang terakhir. Sebab sekarang ni KYC sekarang ni dia tak complete lagi, sebab dia tak ada nombor phone, dia tak ada email untuk kita verify secara manual. Macam Yoti tu semua ada dalam tu kan, kita boleh edit nama kita lah. Maksudnya saya percaya Kotim dia akan open lagi sekali untuk semua orang lah kan. Contoh saya dah submit nama dah kan, saya dah submit daripada tahun lepas lagi kan, saya dah submit tahun lepas lagi. Contoh saya nak buat double kan, nak buat double check, so kita percayalah benda tu kan. So Kotim tunggu je official kan, official untuk semua public. Sekarang hanya adalah sistem beta sahaja kan. So sistem beta ni akan ada masalah lah kan, nak submit lambat lah, nak loading, nak ambil gambar benda tu dah ada yang salah setting pada kat phone kan, nak selfie benda tu kita nak buat setting. So saya percaya Kotim dia akan open nanti bila dah clear, nanti dia akan open untuk kita berbetulkan kan. Yang pin letak binti lah kan, binti letak pin lah kan, sebab excited kan.
terlupa letak TI jadi bin. Sepatutnya bin T. So kita tunggulah kan, tunggu bila yang official punya. Saya percaya benda ni sebab bila 25 juta kan takkan kerana bin T account burn. Betul tak? So kita just tunggu je yang official punya. So yang dah submit tu biar je submit kan. So nak betulkan kita tunggu tu. Sebab saya pun nak double check juga saya punya account. Okey, so okey, ada lagi tak soalan? Okey, ada lagi tak soalan? Mungkin soalan terakhir ke? Kalau tak ada soalan kita nak tamat kita punya sesi malam ni. So bagi nampak apa itu function KYC. Dia bukan nak buat, boleh tak nak buat, boleh dia tak boleh, dia wajib buat KYC ni. Ada lagi tak? Kalau tak ada kita nak tamat kita punya kelas. Sesi Assalamualaikum coach. Malam ni. Assalamualaikum coach. Tadi coach cakap tentang pencukaian. Minta ulang sekali lagi coach. Okey, untuk cukai ni kita akan buat sesi, buat sesi next lah, kan? Bila kita dah buat semua KYC kan, kita dah lepas KYC, kita tak pening kepala, tak serabut isu bila KYC kan. Mungkin kita akan buat untuk percukaian. Percukaian ni kita akan panggil dia orang punya pegawai kan. So pegawai ni yang akan bagi pencerahan. Sebab percukaian ni kena orang yang betul-betul orang yang betul-betul ada ilmu lah percukaian ni. Sebab percukaian ni dia punya kes setiap tahun dia berubah. Jadi dia ada, kita panggil pakar kan. So kelas next bila dah selesai KYC nanti kan, contohlah pertengahan bulan ni ke kan, kita panggil pertengahan bulan 11 ke, so kita jemput dia orang punya pegawai lah, pegawai daripada percukaian. Jadi kita akan tanya dia lah. Jadi saya tak ada hak lah kan, tak ada ilmu untuk bahagi percukaian. Sebab percukaian bukan benda yang senang untuk kita explain. Sebab dia setiap tahun dia berubah sistem percukaian. Okey, ada lagi tak? Saya dah nak tamat punya. Assalamualaikum Kos. Kos, saya ada satu soalan. Untuk ahli yang dah buat KYC itu, adakah wajib untuk buat sekali lagi semasa official nanti? Terima kasih. Okey. So KYC ni kalau yang dulu punya YOT tu tak payah sekali je. Kan macam saya cakap ni, kita ada berkonfirm, katalah bila yang official punya kan, yang secara besar-besaran kan, katalah ada option lah kan, ada option untuk kita buat KYC. So kita just masuk je lah kan. So kita just double check. So kalau tak nak buat apa tak apa, sebab benda tu dah verify. Bila macam apa tuan apa tadi sekejap, yang post petang gambar ni kan, Tuan Amirul ni kan, dia dah post gambar ni kan, dekat pengesahan identiti KYC kita ada tanda right. Itu bermaksud kita punya account dah secure lah KYC. Ni just nak double confirm je, saja-saja je. So benda tu pilihan lah, sama ada kita tak nak buat kan. Macam sekarang ni tak payah buat lah kan, sebab sekarang ni test beta kan, sebab kita dah submit. So sekali je KYC. So kalau boleh tak payah buat lah. Untuk yang beta punya ni, kita bagi peluang kepada orang yang tak buat KYC lagi. Dan kalau kita buat juga, kita dah ambil dia orang punya kota. Jadi andai kata bila dah official, contoh minggu depan kan official. So yang dah buat KYC ni dia nak saja-saja kan, nak cek dia punya butiran. Kan mungkin ada kita tukar IC ke, tukar alamat ke kan. So benda tu kita nak update. Boleh buat lah. Sebab bila dah masuk market kan, account kita tu dah secure kan, lepas ni kita nak tukar nombor phone ke, nak tukar email ke, so dia tak ada isu berbangkit dah. Jadi
KYC ni syarat wajib untuk jumlah file kita selamat masuk di mainnet. Itu saja. Kan bila dah masuk market, nak tukar nombor phone lah, tak ada masalah dah. Sebab benda tu kita boleh tukar bila-bila masuk boleh tukar, kan? Nak tukar nombor phone ke email ke. Sebab akaun kita ni dah jadi hak milik kita. Kan? So mungkin nombor phone tu, email tu kita nak guna yang lain ke. So itu bila masa kita boleh buat benda tu. So tak ada masalah dah. Okey, so ada lagi tak? So tak ada, kalau saya nak tutup lah. Kita punya sesi malam ni ada lagi tak? Mungkin ada lagi. Ada lagi tak? Soalan. Soalan. Ya, okey. Assalamualaikum. Saya nak tanya. Okey, masa saya nak tanya, kita KYC tunjuk sama ada fee ataupun license kan. So makna anda kata IC saya ada problem, macam ada dah hampir-hampir rosak. So kalau saya gunakan license tu untuk selfie tu boleh tak coach? Apa ni? Saya connecting tadi. Lagi sekali soalan? Macam mana tadi selfie? Okey, macam ni coach. Masa KYC nanti kita wajib ambil selfie kan dengan IC kita sekali. So maknanya sekarang anda kata ada ahli yang IC dia tak berapa clear, jadi dia gunakan driving license untuk selfie tu. Boleh tak coach kalau macam tu? Okey, kalau macam ni guna yang lesen memandu je lah. Sebab dia kan ada 3 MyCard, lesen memandu dengan pilih salah satu je. Kan pastikan mungkin ada yang dia macam ni, IC nama lain kan, bukan nama lain. Maksud saya ada macam contoh nama saya punya dia panggil di atas, formal atas kan, tapi dekat lesen saya tak ada atas tu. Jadi nama kita tu kita kena ikut yang mana kita nak guna. Contoh kita nak guna lesen memandu kan, nama biar sama dalam lesen memandu. So kita guna selfie, guna lesen memandu lah. Pastikan nama tu ikut yang lesen memandu, jangan ikut IC. Kalau kita nak guna lesen memandu, jadi nama kita ikut IC kan. Selfie guna lesen memandu. Tu salah tu. Kan kalau contoh nama kita sama je dalam IC dengan lesen memandu. So dia ada juga isu IC kita tak sama dengan lesen memandu kan. Okay, ada satu titik. So ikut dokumen mana yang kita nak guna. Kalau nak guna IC, pastikan nama kita sama dalam lesen memandu tu tadi. Okay, so ada lagi tak? Assalamualaikum Kos. Saya nak tanya satu soalan lagi berkenaan isu alamat. Anda kata IC kita, alamat dia yang terdahulu dan yang sekarang ni alamat kita yang terkini. Kita nak guna alamat yang mana? Macam kita dah tak duduk dekat alamat yang lama tu. Terima kasih. Okey, alamat tu tadi ikut IC, bukan ikut alamat semasa. Okey, so kita kena tahu KYC ni dia akan rujuk semua maklumat yang ada pada dokumen kita. Kan? Contoh contoh macam ni kan. Ada yang alamat MyCard lain, alamat lesen memandu lain, pening dah. Kan? Okey. Persoalan sekarang ni dokumen tu kita nak guna yang mana? Contoh kita guna yang lesen memandu kan. Contoh IC kan ni kan dia lahir dekat Selangor. Kan dia lahir dekat Selangor. Lesen memandu ni kan contoh dia buat dekat Sabah. Jadi alamat tu kena buat dekat lesen memandu Sabah tu tadi. Walaupun kita pindah banyak tempat, dia nak tengok alamat yang ada dalam dokumen. Kalau contoh IC dekat Selangor, lesen memandu pun dekat Selangor kan. Mungkin rumah je yang pindah. So tengok dokumen mana yang kita nak guna. So maklumat semua ikut dokumen. So kalau IC
nama dalam IC, nombor kad pengenalan dalam IC, alamat pun guna alamat dalam IC walaupun kita tak duduk dah orang situ. Kita dah pindah 2-3 tempat dah. Tapi IC yang nama kita tak tukar alamat pun. Sebab KYC tu dia nak tengok dokumen tu adalah kita. Kita adalah pemilik dokumen. Jadi apa-apa maklumat berdasarkan dokumen yang kita submit sahaja. Kan dia tak tanya kita duduk mana sekarang. Kan sama juga contoh macam nombor phone kan, contoh daftar atas nama mak ayah kan. Anak ni biasa budak sekolah kan, budak sekolah yang umur 13 tahun 14 tahun kan. Dia guna atas nama mak ayah. Jadi Kotim dia tak tanya nombor ni daftar atas nama siapa, contoh dia guna Selcom kan. Selcom guna atas nama ayah dia kan. Jadi Kotim dia tak tanya siapa nama atas nombor phone tu. Jadi orang yang guna kita lah. Okay, so ada juga isu nombor phone tu daftar bukan atas nama pioneer kan, bukan atas nama pelombor. So daftar atas nama orang lain. So tak ada isu benda tu. Okay, ada lagi tak? Okay, ada lagi soalan? Kita dah 11.20. Lagi tak soalan? Kos, saya last soalan dah. Saya belum ada pengalaman lagi berkenaan dengan KYC tadi. Mungkin ada yang boleh bagi pandangan untuk ahli-ahli yang akan datang nak buat KYC. Sekiranya kita nak buat KYC, langkah terbaiknya kita sama ada kita siapkan dulu dokumen tu dalam kita punya phone, ataupun untuk fasa untuk nak ambil selfie tu kita ambil snap live. Macam mana yang terbaik, Kos? Terima kasih. Okay, so kalau tengok pada pengalaman yang dah submit kan, dia hanya bagi masa 8 minit saja kan. So benda tu kita kena prepare lah kan. Lebih baik kita prepare dokumen kan, dokumen siap-siap kita dah letak. Maksudnya kita boleh upload benda tu yang senang untuk kita cari. Faham tak? Maksudnya kita dah simpan gambar, kita dah ambil gambar IC depan belakang semua. Kita sebab selfie ni tak silap dia kena buat live kan. Dia tak boleh ambil gambar selfie. Saya rasa saya lah kan, selfie ni dia kena ambil gambar live. Sebab saya pun tak pasti yang baru ni macam mana. So macam IC depan belakang tu kita dah make sure kita dah simpan dia punya gambar lah. Sebab kalau kata ikutkan 8 minit ni kan, kalau loading memang expired dah masa tu kan. Untuk refresh mungkin kita dah tak boleh nak go on dah dia punya proses tu. So make sure, rasa lebih baik kita prepare dokumen apa yang diperlukan, macam alamat semua tu kan. Okay, so ada lagi tak? Kita nak tutup kita punya sesi malam ni. Ada lagi tak? So saya rasa tak ada. So kita tamat kita punya sesi malam ni. Kita sambung untuk next sesi, mungkin untuk pencukaian lah kan. So mungkin pencukaian ataupun katalah 2-3 hari lagi ada yang untuk official punya KYC. So kita tengok pada progress lah kan, apa lagi yang kita perlu tambah kan, tambah ilmu kepada pelombong PAI agar kata kita ni menjadi pelombong PAI yang berilmu lah kan. So semoga kita punya perkongsian malam ni dapat menambahkan ilmu kepada pelombong PAI agar kita ni kena kata apa, jaga betul-betul mining kita kan. Jaga betul-betul mining, ada lebih kurang
40 ke 50 hari lagi kan. 40 ke 50 hari terakhir. Okay, yang solo mining kan, cuba fight ahli keluarga terdekat je kan. Contoh kita tak nak ajak member ke saudara mara pun tak ada masalah kan, cuba fight lah kan, cuba fight ahli keluarga terdekat je kan, adik-adik sendiri ke kan. Sebab sekarang dah banyak testimoni kan, banyak sangat produk kan, guna produk. Saya rasa kaedah promote produk ni yang paling mudah untuk attract orang kan, nak untuk orang tahu kan apa nak claim, apa telefon ke, nak beli mask ke kan, nak beli perfume ke, banyak dah produk daripada seller Malaysia kan, daripada admin daripada beli sendiri yang meniaga kan, yang akan menerima Pi bila Pi dah masuk mainnet. So saya rasa produk tu adalah the best kan. So kita dah ada yang tu Go Travel Agency. So ambil lah gambar dalam tu. Itu adalah teknik, orang kata kaedah terakhir lah. Dan balik kita boleh top up kita punya coin Pi tu tadi kan. Dia melombo sebelum sebelum mainnet dengan selepas mainnet ni sangat berbeza kan. Siapa yang melombo Bitcoin, dia orang tahulah kan, nak dapat satu Bitcoin tu memang susah kan. Mungkin perlu puluh-puluh tahun ataupun ratusan tahun nak dapat satu Bitcoin. So Pi pun sama juga. Saya rasa lebih sukar nak dapatkan satu Pi bila dah masuk market. Kerana apa? Sebab kerana Pi boleh melombong guna handphone saja. Jadi semua orang boleh install. Jadi nak dapatkan satu Pi bila dah masuk market contohlah kan, saya ambil 25 hari bulan masuk market kan. Maksudnya 26 orang tu ramai dah berebut nak install Pi kan, sebab nak melombong kan. Walaupun kita tahu kadar melombong tu makin rendah, traffic macam hari ni lah kita nak submit KYC kan, loading sama juga. Orang bila dah masuk market 25 hari bulan masuk market, 26 hari bulan tu ramai install Pi aplikasi kan, apa nak melombong Pi. So kita yang mining pun kita akan mining, orang yang akan ada akaun yang buka untuk melombong Pi. Jadi trafik tu nak dapatkan satu Pi tu makin sukar. Saya rasa satu Pi ni kali kita melombong bila dah masuk market nanti mungkin memerlukan puluh tahun. So kita kena hargai hari ni kan. Walaupun solo mining kita boleh dapat 2 ke 3 Pi. So kalau contoh kita tambah lagi seorang, 2 orang, 3 orang kan, ahli keluarga terdekat. Kenapa? Kan contoh hari ni kita dah ada 1000 kan. So ada lagi dalam 40 ke 50 hari. Kalau kita boleh tambah 500 Pi ke 1000 Pi, itu lebih, orang kata lebih terbaik lah kan. So buat yang terbaik kan. So KYC ni pastikan buat betul-betul lah kan. Buat betul-betul, jangan sambil lewa, ikut instruction. Kalau kita rasa tak boleh, tunggu official, jangan buat sekarang. Yang sekarang ni bagi orang yang betul-betul dia boleh boleh ikut instruction saja. Mungkin kita ada masalah nak faham bahasa Inggeris kan, walaupun member dah bagi tahu kan, bagi IC depan belakang, selfie sekali mic card, mungkin kita gemuruh kan. Dia KYC ni kita kena isi maklumat betul-betul. Kita tak nak ada kesalahan. Bila ada kesalahan, kita tak nak buat dah untuk kali kedua. Cukup sekali je. Okey, so kita tamat kita punya sesi malam ni. Kita jumpa lagi next sesi. Okey, so terima kasih kepada yang meluangkan masa kan. Hampir 1.5 jam. Okay, so saya hargai. So teruskan melombong. Okey, dan itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ada lagi ada satu. Hanya ni awak ni siap boleh. Ya, macam mana? Waktu untuk buat ni sama ada semalam saya kan. Waktu boleh. Tak clear lah soalan. Lagi sekali. Saya ni waktu KYC coach, waktu kita nak buat KYC tu sama ada dia hanya untuk awal pagi, macam semalam bukan pukul 1 saya try pukul 1 lebih. Kebanyakan semua try pukul 1 lebih pagi tu. Adakah waktu siang pun boleh juga buat coach?
kan dia ada kuota sehari kan. So dia lebih baik. Kalau contoh saya pun tak pasti dia punya masa pukul berapa bermulanya dia punya kuota tu 100 hari 100 orang tu kan. Anda kata dia kata bermula pada pukul 12 1 minit kan. Saya pun tak pasti dia punya masa yang tepat. Ada yang buat pukul 6. So kita kena standby lah daripada pukul 5 tu ke berapa kita try masuk. Tapi ada yang buat tengah hari. Saya pun tak pasti dia punya masa tu macam mana. Kena habis dia punya kuota 100 hari tu. So kita kalau ikut mudah, bila masa bermula tu, saya pun tak pasti dia punya masa bermula untuk submit benda tu. So kalau dia macam ni lah, kalau kita tak nak pening, tunggu official je. Bila official kan, macam saya cakap minggu depan kan, contoh minggu depan, dia setiap saat kita boleh submit KYC tu. Macam sekarang ni kita malah nak fikir pasal KYC kan. So kita bagi orang excited je. Kita bagi orang excited nak submit KYC, jadi masa tu saya pun tak pasti. Kan 100 orang yang terawal tu, saya pun tak pasti masa tu. Masa mana. So paling mudah tunggu official je lah. Official ni bila masa kita boleh buat KYC. Macam kita yang dah dapat congratulation tu, yang dah lepas KYC tu dah confirm ke atau kita kena tunggu lagi yang betul-betul? Okey, yang tu macam saya cakap tadi kan, yang dah congratulation tu maksudnya dia dah terima, dia dah review kan. Okay, so kita pergi dekat profile kan, macam tuan Amirul. Okey, Amirul tadi kan, tuan Amirul dah hantar gambar. Dekat profile kita tu akan ada KYC sudah disahkan. Itu bermaksud Kotin dah review kita punya kita punya KYC tu tadi. Kita punya dokumen. Kita check dekat profile kita, bahagian KYC tu kan ada Facebook verify, nombor account, nombor telefon verify. KYC pun dekat bawah tu, verify. Okey, itu bermaksud kita sudah lepas tu, kita sudah lulus tu. Okey, soalan lagi tak? Ini cari jadi RM lah nanti kita carikan ni dia tu masuk pergi ke kita punya bank ke macam mana tu? Okey, so untuk yang ni kita kena tunggu dulu kan. Kalau boleh guna PayPal tu, sebenarnya kita kena tunggu dululah kan, nak cari tu macam mana. Sebab kripto ni banyak cara kita nak carikan duit tu kan. Kalau ada exchange, kita boleh guna exchange kan. Dari wallet pun kita boleh masuk ke exchange. Kalau sekarang ni, kalau ikutkan Kotin, kita boleh guna PayPal tu kan, akaun PayPal tu. Sebenarnya kita tunggu dululah kan. Nanti benda ni kita akan buat sesi untuk macam mana kita nak carikan. So selain daripada kita carikan dekat Assalamualaikum akaun bank kita boleh guna juga dekat marketplace. Nanti ni kita akan buat sesi lain lah kan, untuk carikan duit. Okey, so saya rasa sebab 11.30 dah kan. Okey, so saya rasa itu saja untuk malam ni. Kita sambung untuk next sesi kan. Next sesi kita akan bagi info dalam grup. Kita akan bagi info dekat channel info. Okay, so siapa yang tak join lagi channel info tu, banyak copywriting, info-info berkenaan dengan Pi, dengan kripto kan. Banyak sangat boleh guna yang copywriting dalam channel info tu. Okey, itu saja. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.